Jelas. Alright. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kita akan pergi kepada kita punya perbincangan untuk malam ni. Okey, cikgu nak mula boleh ke semua? Boleh? Boleh. Okey. Jadi cikgu akan mula share screen. Untuk malam ni pastikan ada buku modul dekat sebelah dan buku teks dekat sebelah. Okey, jadi sebelum cikgu teruskanlah, cikgu nak kamu ingat satu benda. Masa form 3 nak naik ke form 4 ni adalah benda yang sangat-sangat penting. Benda yang macam kamu boleh cakap menjadi langkah pertama kamu dalam menentukan kehidupan kamu. Memanglah kita cakap aras tu boleh berubah semua. Tetapi kita dengan kita punya perjalanan, kita punya perjalanan, anggaplah ni bukit pertama. Sebab masa cikgu dulu, form 3, cikgu ada PMR. Adik-adik cikgu semua ada PT3. Jadi, kita orang nampak bukit ni. Cuma kamu tak nampak. Kamu tak ada periksa. Tapi nak bagi tahu pentingnya peperiksaan akhir untuk form 3 ni, peperiksaan akhir untuk form 3 ni nilai dia boleh bawa kamu masuk MRSM, boleh bawa kamu masuk SBP, sekolah asrama penuh, MTD, semua. Itu pertama. Cikgu tak nak duduk asrama, tak apa. Dengan result akhir tahun kamu ni menentukan aliran apa yang kamu layak untuk ambil pada tahun depan. Jadi yang cikgu buat ujian ni semuanya adalah ekstra usaha daripada cikgu. Kamu ingat senang ke nak susun 40 soalan tu? Kalau tak setengah jam, sejam. Lepas tu nak marking pula. Lepas tu ada yang jawab lambat cikgu tak nilah Cikgu tak update sebab memang makan masa. Serius cikgu cakap dia makan masa. Okey, itu untuk kamu, bukan untuk cikgu Okey. Jadi kita akan terus kepada kelas kita. Sebelum kita nak terus kepada kelas kita, apa yang cikgu nak kamu buat adalah buka balik kamu punya WhatsApp untuk form 3 hari Rabu. Kamu klik balik link ujian. Siapa-siapa yang dah klik balik link ujian guna email yang sama, dia akan tunjuk macam ni. You have already responded. Maksudnya cikgu dah jawab dah kat sini. Jadi lepas tu tekan view accuracy. Jadi ni cikgu test lah aman 3 Rabu. Jadi dekat sini kenapa kena buka? Sebab kita nak tengok soalan dia apa dan jawapan apa kita pilih masa tu. Kamu boleh buka balik, cikgu ulang. Boleh buka balik WhatsApp, boleh buka balik link ni. Lepas tu kat sini kamu akan dibawa kepada satu page lain. Dia akan tunjuk you have already responded. Jadi dia kat sini tekan view accuracy. Nanti dia akan pergi kepada semua soalan dan dia akan tunjuk apa jawapan yang kamu ambil. Dah ke? Dah? Dah? Ke tengah? Dah ke? Tengah. Dah. Okey, dah. Ada yang dah, ada yang tengah. Okey, boleh buka Jadi, sebelum kita nak teruskan, pastikan ada buku teks juga sebab kita akan rujuk buku teks. Lagi-lagi bab indeks. Boleh terus buka bab indeks. Buka bab indeks ni, kamu pergi terus kepada intipati bab. Kamu pergi terus kepada intipati bab. Intipati bab muka surat 28. Ini dia. Sebab soalan-soalan indeks cikgu akan jawab guna benda dekat depan ni. Ni dia Okey. Jadi lepas tu untuk bab lain pun nanti cikgu buka lah bab lain tu. Buku teks matematik tingkatan 3 cikgu buka terus.
Okey. Jadi dah ready kamu punya soalan dan dah ready kamu punya buku teks. Cikgu nak pergi kepada perbincangan, cikgu nak jawab satu. Boleh ke semua? Boleh. Alright. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan pergi kepada soalan nombor 1. Okey, sekiranya sepanjang cikgu menyelesaikan ni, siapa-siapa yang ada soalan nak tanya, tanya terus. Siapa yang ada tak faham sesuatu ataupun nak cikgu ulang balik, cakap. Jangan diam. Okey, cikgu akan terus kepada soalan nombor 1. Soalan nombor 1 dekat sini, masing-masing boleh tengok negatif P darab dengan negatif P darab dengan negatif P darab dengan negatif P. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Hasil dia apa? Hasil dia akan jadi dalam kurungan negatif P berapa kali dia ulang? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kamu akan dapat negatif P kuasa 5. Kenapa kena ada kurungan? Sebab kalau indeks negatif dan pecahan, kamu kena letak kurungan. Jelas ke semua? Jelas. Kena kurungan. Siapa tak kurungan, salah. Okey. Kenapa? Masing-masing boleh tengok. Untuk negatif, kalau kita tak letak kurungan, negatif 3 kuasa 2. Kita hanya cakap 3 ni je kuasa 2. Maksudnya kita bila kita nak baca sesuatu yang negatif, kita kena letak kurungan. Sebab kalau kamu tak letak kurungan, dia jadi macam ni. Tapi bila kamu letak kurungan, dia akan jadi macam ni. Jadi nombor negatif kena letak kurungan. Ni nota cikgu salin. Okey, kemudian untuk pecahan. Kenapa pecahan kita kena letak kurungan? Pecahan kalau kita tak letak kurungan, maksudnya dekat sini dia baca dalam keadaan satu je yang kuasa 2. Padahal dekat sini salah. Dia bila kamu letak kurungan, sebenarnya dibaca dalam keadaan 1 kuasa 2, 2 kuasa 2. Ni baru betul. Yang belah bawah ni baru betul. Ini untuk apa? Ini untuk dia dalam keadaan negatif dan dalam keadaan pecahan. Okey, habis semua. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada soalan nombor 1. Okey, dia kata antara berikut yang manakah benar tentang nombor N? Inilah N kita sekarang ni. Inilah N kita. N tu adalah kita punya hasil. Jadi bila cikgu selesaikan, cikgu dapat dah cikgu punya hasil. Jadi daripada sini N ialah nombor positif. Salah. Dekat sini kita akan nampak dia ada lagi negatif dia. Bermakna dekat sini dia adalah negatif bukan positif. Jadi soalan A itu salah. N mempunyai nilai yang sama dengan P kuasa 5. Okey. Bila kita cakap dia P kuasa 5 salah. Dia negatif P kuasa 5. Jadi B itu salah. N boleh diungkap dalam bentuk indeks dengan asas kita 5. Kamu kena faham. Yang seterusnya untuk soalan C, asas. Dia bagi tahu asas adalah 5. Asas tu nombor besar. Indeks tu apa? Indeks tu kita punya kuasa. Jadi asas nombor besar, indeks kuasa 5 kuasa negatif P. Sepatutnya terbalik. Asas yang negatif P, 5 yang indeks. Jadi nombor C itu salah. Jadi dekat sini jawapan dia D. N boleh diungkap dalam bentuk indeks. Dan nilai indeks sama dengan bilangan berulang. Berapa kali dia berulang? Negatif P berapa kali dia berulang? 5 kali. 5 kali. Jadi jawapan nombor 1 adalah D. Menjawab ke semua? Jawab. Okey, salin. Ambillah gambar semua ni. Okey. Jadi kita akan teruskan kepada kita punya soalan yang seterusnya. Boleh cikgu nak pergi kepada soalan kedua? Boleh. Alright. Jadi masing-masing kita akan pergi kepada soalan kedua pula.
Cikgu malam ni, cikgu jawab beserta nota dan penjelasan tau. Kalau tak faham apa-apa, bagi tahu. Okey, anggaplah ni untuk kamu. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dekat sini, kita menggunakan hukum indeks bagi indeks pendaraban. Untuk hukum ini nota cikgu pakai. Maksudnya bila asas dia sama, kamu boleh gabung. P dengan P. Okey, gabung. Lepas tu tambahkan dia punya kuasa. 3 tambah 2. Jadi kamu dapat dekat sini P kuasa 5. Kat sini A ni dia kata P kuasa 6. Salah lah. Okey, 3P darab 2P. Hasil dia apa? 3 darab 2 dapat 6. P darab P kuasa 2. Jadi dia bukan P kuasa 5. Jadi P kita salah. Kemudian kita pergi C kita. P ni kalau kamu tak nampak, dia punya kuasa, dia sebenarnya kuasa 1. Jadi bila kamu nampak dia kuasa 1, asas dia sama, kamu boleh tambahkan. Jadi P 1 tambah 4, kamu dapat 5. Jawapan dia C. Sebab apa? Sebab jawapan yang kamu dapat adalah sama. D ni kita cakap dia sebutan tidak serupa. Maksudnya kalau kita nak selesaikan tak boleh. Sebab dia punya bilangan huruf tu berbeza. Maksudnya jawapan dia akan kekal P kuasa 3 tambah P kuasa 2. Jadi salahlah D kita. Okey. Jelas semua soalan nombor 2? Jelas. Okey ada siapa-siapa nak tanya soalan dekat nombor 2? Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Boleh cikgu nak pergi kepada soalan ketiga? Boleh. Alright. Jadi kita akan pergi kepada soalan ketiga. Buka link ni tau. Buka link. Kamu tekan je balik. Kalau kamu dah buat, kamu akan nampak lah. Okey. Jadi soalan yang ketiga dekat sini, cikgu akan untuk indeks, cikgu guna 2 hukum. Ini hukum yang pertama, iaitu pendaraban dan hukum untuk kuasa. Cikgu keluarkan ni nak bagi kamu nampak. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Antara yang berikut, manakah hasil dia M kuasa 6? Okey, M kuasa 3, M kuasa 3 ni, kalau cikgu selesaikan soalan A ni, ni dia akan dapat 2M kuasa 3. Dia tak dapat M kuasa 6. Jadi salah lah. Okey, untuk pendaraban M kuasa 2 darab M kuasa 3, dia boleh tambahkan menggunakan hukum pendaraban ni. Jadi M2 tambah 3 dapat 5. Dia tak dapat 6. Jadi jawapan dia B untuk B salah. Okey. Untuk C, cikgu gunakan kuasa. Yang ni kalau kamu tak nampak dia kuasa apa, 1, dia kuasa 1, dia kuasa 1. Jadi cara dia dekat sini, 3 ni darabkan dengan semua. M1 darab 3 dapat 3. Darab dengan M. Sama juga. 3 darab 1 dapat 3. 3 darab 1 dapat 3. Lepas tu guna hukum pendaraban. Asas sama. 3 tambah 3 tambah 3. Dekat sini kamu akan dapat M kuasa 9. Salah lah. C tu salah. Sebab sepatutnya kita nak M kuasa 6. Jadi salin semua ni. Cikgu bagi tahu kenapa salah. Bukan cikgu tunjuk je mana yang betul. Jadi D kita dekat sini. Cikgu buat pula D kita. Sini kuasa 1. Sini kuasa 1. Buka. M1 darab 3 dapat 3. M1 darab 3 dapat 3. Dekat sini kita akan dapat 3 tambah 3. Kita akan dapat M kuasa 6. Jelas? Boleh faham? Boleh. Itu adalah nombor 3. Dapat? Dapat. Okey. Okey, ada soalan? Ada siapa-siapa nak tanya soalan ke dekat sini? Tak ada. Okey, cikgu pergi kepada nombor 4 boleh? Salin tahu semua nota ni. Boleh cikgu nak pergi soalan nombor 4? Boleh. Alright. Jadi untuk soalan nombor 4, kita pergi kepada soalan berikutnya. Soalan nombor 4. Okey, untuk soalan nombor 4 dekat sini, cikgu guna untuk indeks
Dekat sini cikgu akan pakai untuk indeks pecahan. Okey. Dia nak bagi tahu antara yang berikut tak sama dengan A kuasa 1/M dalam kurungan negatif 1. Kita pergi kepada soalan A. Soalan A dia kata 1/A1 kuasa negatif M. Tengok balik, okey, indeks negatif. Dia keluarkan Okey, indeks negatif. Indeks negatif ni, kamu tengok dekat sini, kalau dia kuasa N ni, dia N ni positif, bila kita bawa ke atas, dia akan jadi negatif. Jadi dekat sini, cikgu bawa dia ke atas. Bila cikgu bawa dia ke atas, cikgu akan jadi, kuasa tu akan berubah jadi negatif. Negatif 1/M. Tak sama pun. Okey, dia sebenarnya sama je. Sebab, kalau dekat sini kita guna pendaraban, iaitu kurungan. Jadi bila kurungan dekat sini, kamu akan dapat, cikgu nak pisahkan dia daripada kurungan dia. Cikgu akan dapat A1 kuasa M darab dengan luar kurungan negatif 1. Nampak? Kenapa pula boleh macam ni? Sebab negatif 1 darab dengan 1, kamu dapat negatif 1. Dia berbalik. Dapat untuk soalan A. Tengok tu dia datang. Dapat. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. Soalan B dekat sini, kamu boleh tengok, cikgu akan pergi kepada 1/MA. Kita tengok dekat sini dulu yang warna biru ni. Yang warna biru ni, cikgu tunjukkan dekat kamu yang ini. Untuk yang ni, yang belah luar ni, dia duduk dekat belah bawah. Jadi dia akan jadi 1/A1/M. Nampak ni. Lepas tu cikgu gunakan, nampak dia akan sambung macam A tadi. Jadi benda yang sama cikgu ulang balik. Jadi dia akan sama dengan bila kita bawa naik atas negatif 1/M, dan bila kita nak buat kurungan, kita keluarkan negatif 1. Jadi A dapat sama, B dapat sama. Okey, habis. Okey, kita pergi pula kepada C. A negatif 1M. Dekat sini kita boleh keluarkan A1/M kuasa negatif 1. Macam mana? Yang ni, dia sama je yang ni. Dia sama. Jadi C ni sama. Jadi jawapan kita dekat sini D. D tu yang lain. Kenapa D lain? Masing-masing boleh tengok kepada D. D ni, dia kata kuasa M dekat luar. Yang pertama sekali, kalau dia kuasa punca 2, punca kuasa 2 ni, dia sebenarnya kuasa A1/2. M darabkan dengan 1/2. Darabkan yang belah atas, kamu akan dapat M/2. Salah lah. Jadi jawapan dia lain lah. Jadi jawapan dekat sini, yang tidak sama dengan yang ni adalah D. Menjawab ke semua? Menjawab. Yang lain nak dengar suara sikit, menjawab ke? Dah habis salin dah? Dah habis salin ke? Dah ke? Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 5. Okey, untuk soalan nombor 5, dah habis nombor 4 ni jangan tengok pula. Ini cikgu main jawab je hari tu, cikgu nak test. Soalan nombor 5 dekat sini, ini dia. 8 4x 128. Yang penting dekat sini, benda yang kamu kena buat adalah kamu kena samakan asas. Jadi kat sini dia nak tahu berapa tu nilai X. Jadi asas yang cikgu nampak dekat sini adalah asas 2. 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6. 2 kuasa 2, 2 kuasa 1 dapat 2, 2 kuasa 2 dapat 4, 2 kuasa 3 dapat 16, 2 kuasa 4 cikgu lupa. Okey, dapat 2 kuasa 3 dapat 8, 8.
Lepas tu 2 kuasa 4 dapat 16. 2 kuasa 5 dapat 32. 2 kuasa 6 dapat 64. 2 kuasa 7 kita dapat 128. Menggunakan pecahan yang cikgu dah guna tadi, untuk 8 cikgu guna yang warna merah. Jadi dekat sini dia akan jadi 2 kuasa 3. Kurungan, cikgu buat lagi satu kurungan bagi 4x. Cikgu nampak dia warna biru. Dekat sini cikgu keluarkan dia, cikgu jadikan dia 2 kuasa 2. Sama dengan untuk yang 128, cikgu buat warna hijau. Cikgu gantikan dia dengan 2 kuasa 7. Nak selesaikan macam mana? Okey. Selesaikan dulu yang dalam kurungan 2 darab dengan x. Kamu akan jadi dalam kurungan 2x. Sama dengan 2 kuasa 7. Kurungan bermaksud darab. 2 kuasa 3 darab 2. 2 kuasa 2x. 2 kuasa 7. Menggunakan pendaraban. Darab dia jadi tambah. 2, 3 tambah 2x. Sama dengan 2 kuasa 7. Salin tau. Bila asas dah sama, kamu boleh potong. Yang indeks kamu tu, kamu boleh besarkan dia. 3 tambah 2x sama dengan 7. 3 ni positif, pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif. 7 tolak 3 dapat 4. 2 ni darab, pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 4 bahagi 2, kamu dapat 2. Jawapan A adalah 2. Menjawab ke semua? Menjawab. Jawab. Salin, ambil gambar ke? Nazran okey Nazran? Okey cikgu. Okey. Screenshot, tak sempat screenshot. Boleh ke cikgu terus kepada soalan berikutnya? Boleh. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6, benda yang sama macam tadi. Tapi nombor 6 dia lebih ringkas daripada nombor 5. 3, 2H tolak 1 sama dengan 3 kuasa 3 darab 3 kuasa 6. Bila cikgu tengok dekat sini darab, cikgu boleh jadikan dia tambah 3 tambah 6. 3, 2H tolak 1, 3 tambah 6 dapat 9. Asas dia dah sama, cikgu boleh potong. Jadi cikgu akan dapat 2H tolak 1 sama dengan 9. Negatif pindah ke sebelah, dia jadi positif. 9 tambah 1 dapat 10. 2 ni darab, pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 10 bahagi 2 dapat 5. Jawapan nombor 6 adalah D. Jelas? Jelas. Salin. Ada siapa-siapa nak tanya soalan ke? Tak ada. Okey, cikgu nak pergi kepada soalan 7, boleh ke? Boleh. Nak dengar sikit suara. Semua ada kat sini tak ni? Cikgu nak pergi kepada soalan nombor 7, boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 7. Untuk soalan nombor 7, sama macam tadi. Sama macam tadi. Sebab tu siapa yang dapat cara ni, insya-Allah kalau keluar dalam UASA, dia boleh buat. A kuasa 4 darab A kuasa 2 kurungan A kuasa 2N. Darab dia jadi tambah. 4 tambah 2. A ni darab. 2 darab dengan N dapat 2N. Jadi potong. Dah sama kita potong. Jadi kat luar dia ada 4 tambah 2 sama dengan 2N. 4 tambah 2 dapat 6. 2 ni darab, pindah ke sebelah, dia jadi bahagi.
Jadi 6 bahagi 2, N kamu adalah sama dengan 3. 7 jawapan dia C. Jelas? D. Mana pun D. Ha, okey ke semua? Sampai nombor 7, boleh faham? Boleh. Boleh. Ha, salin. Okey, cikgu nak teruskan? Boleh. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya, cikgu akan buat soalan nombor 8. Siapa-siapa ada soalan, tanya. Jangan diam. Okey, soalan nombor 8, 7 kuasa kosong. Apa-apa nombor yang kuasa kosong, dia akan dapat 1. Ingat tu. Jadi, ini betul. Kalau tak percaya, kamu boleh buka dekat buku teks kamu. Kalau dia indeks sifar, apa-apa yang kuasa sifar, kamu akan dapat sama dengan 1. Tak kisahlah 2 kuasa kosong ke, 3 kuasa kosong ke, 4 kuasa kosong ke, apa-apa pun. Kamu akan dapat bila dia kuasa kosong sama dengan 1. Okey, selesai dah untuk soalan A. Soalan A. A dah selesai. Okey, B. B, kita menggunakan kita punya indeks negatif. Indeks negatif dekat sini, kalau dia negatif dekat atas, Sudah benar. ke bawah kan dia akan jadi positif. Macam ni. 5 kuasa negatif 3 dekat atas, bila dia ke bawah, dia hilang negatif tu, dia jadi positif. Sama konsep dia. Jadi ini pun benar. Menggunakan konsep yang sama. 1/2 kuasa 8. Kita terbalikkan. Jadi, bila dia positif dekat belah bawah, bila kita bawa dia naik atas, dia akan jadi negatif. Jadi, C tu betul. Jadi, D tu yang salah. Jadi, masing-masing D ni jawapan kita. Kenapa dia salah? Boleh tengok. M/N kuasa 3. Bila dia kata negatif 3. Bila dia kata negatif 3. Kejap kat atas negatif. Oh, sorry. D betul. Sorry. Maafkan cikgu. D betul. Maafkan cikgu Okey, D ni betul lah. N, M. Dia jadi negatif kuasa 3. Yang salah ni B. Yang salah ni B. Okey, cikgu tunjukkan kenapa dia salah. Kamu boleh tengok. 4P kuasa negatif 5. Okey, betul dah. Kita pakai bila dia negatif dekat atas, kita ke bawahkan dia jadi positif. Tetapi kita kena ingat 4 ni kuasa dia 1. Yang hanya boleh pindah ke bawah kalau dia jadi positif adalah P sahaja. 4 dia kekal 1. Kalau kamu nak pindahkan 4 ke bawah, dia akan jadi 1/4 kuasa negatif 1 P kuasa 5. Ni jawapan dia. Jawapan dia B, itu yang salah. Jelas ke semua? Jelas. Yes. Salin. Kena ingat ni. Jangan tercareless. Cikgu pun hampir tercareless tadi. Okay, minum air sekejap Nazran, jelas ke Nazran? Soalan nombor 8. Jelas cikgu. Nazhan, jelas Nazhan? Jelas cikgu. Okey, cikgu nak terus pada soalan seterusnya, boleh? Boleh. Okey. Kalau ada soalan nak tanya. Jangan sebabkan kamu malu, kamu diam je. Rugilah. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 9.
suatu nombor dibundarkan menjadi 0.00240. Maksudnya adalah satu nombor, suatu nombor. Kita tak tahulah nombor tu nombor berapa. Tetapi bila dibundarkan, dia akan jadi 0.00240. Cara dia dekat sini kita nak tengok adalah 0.00240. Kamu kira berapa angka bererti dia. Angka bererti dia ada 1, 2, 3. Ada 3 angka bererti. Jadi bila kamu nak tengok perbundaran kepada n angka bererti, tentukan nilai n. Jadi dekat sini kamu pun kiralah angka bererti dia. Angka bererti dia ada 3. 1, 2, 3. Jawapan dia B. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Ingat, perbundaran ni, lepas kita kira je angka bererti tu, kita akan buat palang. Maksudnya nombor dekat belakang ni, kita akan bundarkan, kita nak tengok dia sama ada kena tambah 1 ataupun tak. Jadi yang pastinya, dia berhenti dekat kosong. Jadi ada 3 angka bererti kat sini, jawapan nombor 9 adalah B lah. Okey, menjawab ke semua nombor 9? Menjawab. Okey, cikgu teruskan kepada soalan nombor 10 boleh? Boleh? Boleh. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 10. Bundarkan 0.00405 kepada 3 angka bererti. Cari angka bererti yang pertama, iaitu nombor 4. Ingat, kosong dekat depan tak dikira sebagai angka bererti. Sini adalah angka bererti yang pertama. Dia nak 3 angka bererti, kita kira 1, 2, 3. Kita buat tiang, kita tengok nombor belakang 5. Kalau 5 kena tambah 1 tak, cikgu nak tanya? Ya. Bila kita tambah 1, 0.040, 5 tambah 1 dapat 6. Jawapan dia D. Jelas semua nombor 10? Jelas. Jangan silap tau. Dalam UASA jangan buat silap macam ni. Okey, semoga jelas. Cikgu nak pergi kepada soalan 11 pula. Boleh? Boleh. Okey. Soalan 11. Ni jangan tengok jawapan tau. Jawapan yang cikgu buat tu main buat je. Dia ada lagi satu page. Baru cikgu setkan jawapan yang betul. Antara berikut, manakah langkah kerja yang betul? Sekarang ni, kita punya penambahan ataupun penolakan bentuk piawai. Bila dia tambah ataupun dia tolak, kamu kena faham satu benda betul-betul. Maksudnya step pertama ataupun crucial step yang paling penting adalah kamu kena samakan kuasa 10n. Nak pilih mana? Pilih yang besar. Sebagai contoh, kita tengok dekat sini 3.14 darab 10 kuasa 4 tambah 2.88 darab 10 kuasa 3. Bermakna di sini, ini satu kurungan. Ini satu kurungan. Jadi kamu tengok nak samakan kuasa. Okey, kita ada 4 dengan 3. Kita pilih yang besar. Besar kita 4 bermakna 3 ni kamu kena jadikan dia 4. Macam mana 3 nak jadi 4? Kamu ingat betul-betul nota cikgu. Kalau kita gerakkan titik perpuluhan ke depan, kita tambah. Kalau gerakkan titik perpuluhan ke belakang, kita tolak. Jadi bila kita nak tambah 1, 3 tambah 1, pastikan kamu gerakkan titik perpuluhan 1 kali ke depan. Ingat ni. Ingat nota cikgu ni. Dia macam misai tu. Kamu tengok misai. Lepas tu ada mata. Okey. Jadi dekat sini,
Bila 3.14 darab 10 kuasa 4 tambah, bila kamu gerakkan, kamu akan dapat 0.288 darab 10, 3 tambah 1 dapat 4. Bila kamu dah samakan kuasa, kamu hanya tambah yang nombor biasa. Bukan 10 kuasa tu tak payah kacau dah. Jadi, yang nombor biasa kita kat sini 3.14 dengan 0.288. Sekalikan dia 3.14 tambah 0.288 darab 10 kuasa 4. Ini cara yang betul. Dan soalan ni soalan aras rendah. Jangan salah lah kalau boleh. Jadi jawapan dia dekat sini adalah 3.14 tambah 0.288 darab 10 kuasa 4. Jelas ke semua? Jelas. Ini jawapan dia. Salin, cikgu bagi sekali dengan nota tu. Oh, betul. Ya, siapa nak tanya soalan tu? Betul. Tak ada. Kamu malu-malu pula. Kamu macam first time je dengan cikgu. Dah nak 2 tahun dah dengan cikgu. Okey, semua okey ke soalan 11? Boleh cikgu nak pergi kepada soalan 12? Boleh. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan 12. Okey. Hasil jualan telefon pintar jenama P ialah RM 1.295 juta. Bundarkan hasil jualan tu kepada 3 angka bererti. Sekarang ni cikgu tukarkan dia dulu. Cikgu tukarkan dia juta ni macam mana? Okey. Yang ni kamu kena faham. Ini 10. Ini 100. Ini 1000. Ini 10,000. Ini 100,000. Yang ini 1 juta. 1 juta dekat sini ada berapa nilai kosong? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya juta adalah sama dengan 10 kuasa 6. Jadi kita akan dapat RM 1.295 darab 10 kuasa 6. Sekarang kita cikgu dah tukarkan dah juta kepada dia punya 10 kuasa berapa? Okey. Jadi dekat sini adalah tentang bentuk piawai ke nombor tunggal. Apa nota dia? Kalau dia positif, nombor dia makin besar. Kalau nombor dia negatif, bila kamu nak hilangkan, kamu kena pastikan nombor tu makin kecil. Jadi dekat sini, dia positif 6. Jadi nombor tu makin besar. Macam mana nak besarkan dia? Kita gerak ke belakang 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan dapat RM 1.295.000. Sampai situ jelas ke macam mana cikgu tukarkan? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Dia kata bundarkan kepada 3 angka bererti. 1 angka bererti, 2 angka bererti, 3 angka bererti. Buat tiang. Kita tengok nombor belakang dia 5. 5 kena tambah 1 tak cikgu nak tanya? Ya. Ya, tambah 1. Masalahnya nombor 9 bila tambah 1 dia jadi 10. Jadi tambah 1 lagi dekat depan, 9 ni jadi kosong. Dia akan jadi RM 1.300.000 ringgit. Ini jawapan kita. Jawapan kita nombor 12 adalah D. Menjawab ke semua? Boleh faham ke penjelasan cikgu satu-satu tu? Boleh. Tu cara dia. Okey, cikgu nak terus kepada soalan yang berikutnya. Ya, ada siapa nak tanya soalan? Okey, kita pergi kepada soalan 13 pula, boleh ke? Boleh. Okey, kita pergi kepada soalan 13. Soalan 13. 9.535 tambah 1.1 darab 0.48.
Kamu tekan je kalau macam ni, kamu berhadapan dengan soalan ni, pakai je kalkulator, tekan je. 9.535 tambah 1.1 darab 0.48. Tekan kalkulator sebiji. Nanti bila kamu tekan kalkulator sebiji, kamu akan dapat 10.063. Sekarang dia nak kepada dua angka berti. 1, 2. Kita buat tiang, kita tengok nombor belakang dia kosong. Jadi tak perlu tambah 1. Bermakna kita dapat 10. Jawapan dia C. Okey ke semua? Nombor 13. Okey. Alright. Boleh cikgu pergi kepada soalan 14? Boleh. Okey Kita pergi kepada soalan 14. Soalan 14 adalah dia bagi tahu 439,990. Bila dibundarkan dia akan jadi 44,000. Sorry, terlebih 4 pula. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan selesaikan soalan A, B, C, D. A, B, C, D. Untuk A, dia kata bundar kepada dua angka bererti. Untuk A, dia kata bundar kepada dua angka bererti. 1, 2. Potong dekat belakang, 9 kena tambah 1. Bila kita tambah 1 dekat depan, kita akan jadi 440,000. Sama. Bila sama, A kita betul. Kita pergi pula kepada B. B ni dia kata 3 tempat perpuluhan. 1, 2, 3. Kita buat tiang 9. 9 kena tambah 1. Tapi dia ada 9 lagi. Tambah 1 dekat depan. Bermakna kita akan dapat juga 44,000. Jadi B betul. Okey. Sekarang C. 4 bermaksud 1, 2, 3, 4. Dekat sini kita buat tiang. Ada 9 dekat belakang. Tambah 1. Okey. Tambah 1 lagi. 9 tambah 1 lagi. Jadi, bila kita dah tambah 1, kita akan dapat sama macam tadi. 440,000. Betul. Jadi, dekat sini jawapan dia D. D tu yang bila kita bundarkan, kita tak dapat 440,000. Betul ke? Kita tengok. Sekarang dia kata 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat tiang. Nombor belakang kosong. Kosong tak perlu tambah apa-apa. Jadi kita akan dapat jawapan yang sama. 439,990. Jadi jawapan dia adalah D. Menjawab ke nombor 14? Jawab. Okey. Ni bentuk piawai. Dah masuk kepada bab kedua. Tadi bab 1. Ni bab 2. Okey. Cikgu terus kepada soalan berikutnya. Boleh? Boleh. Okey. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan berikutnya iaitu soalan 15. Masing-masing boleh tengok. 758,853 kita nak bundarkan kepada 3 angka bererti. Kita pun bundarkanlah dia kepada 3 angka bererti. 1, 2, 3 kita buat tiang 8 dekat belakang, kita tambah 1. Jadi bila kita tambah 1 kita akan dapat 75, 8 tambah 1 dapat 9, 000. Ini kita panggil nombor tunggal. Kemudian ungkap pula kepada bentuk piawai sebagai P darab 10 kuasa Q. Jadi dekat sini kita nak tukar kepada bentuk piawai. Ingat nota cikgu tadi. Kalau kita punya desimal gerak ke depan, dia tambah. Kalau gerak ke belakang, dia tolak. Bermakna sekarang ini adalah titik desimal kita. Kita bila nak tukar kepada bentuk piawai, pastikan desimal tu digerakkan di belakang angka berti pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Dia kena berhenti dekat sini. 7.59 darab 10 kuasa. Kamu tengok berapa kali dia bergerak. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 kuasa 5. Bermakna dekat sini
P kamu adalah 7.59. Ada 2 7.59. Dan Q kamu dekat sini adalah kuasa bagi 10 tu. Kuasa 5. Jadi jawapan kamu adalah C. Menjawab ke semua soalan nombor 15? Okey ke? Okey. Yang lain nak dengar suara sampai sini okey ke? Okey. Okey. Salin. Miss. Ada miss. Ketiga angka berarti. Okey, cikgu nak terus kepada soalan 16 boleh? Boleh. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan 16. Tengok tahu setiap jalan kerja cikgu ni takut masuk dalam periksa. Jadi masing-masing boleh tengok. Hitung isi padu dalam sentimeter kuasa 3. Air yang perlu ditambah supaya paras air di dalam tangki itu ialah 11 meter. Jadi sekarang ni paras air yang terkini 7 meter. Paras terkini adalah sama dengan 7 meter. Jadi dia kata dia nak paras air tu menjadi 11 meter. Bermakna dekat sini kita kena tambah lagi 11 meter tolak dengan 7 meter. Jadi 11 tolak dengan 7 kamu akan dapat 4 meter. Maksudnya ada 4 meter yang perlu ditambah. Ini adalah aras yang perlu ditambah. Nampak ke semua sampai sini? Jadi dekat sini aras kita nak kena kira dia punya bahagian warna merah sahaja. Kita nak kena kira yang warna merah sahaja. Isi padu warna merah bila kita punya bentuk adalah cube. Maksudnya panjang darab lebar darab tinggi. Untuk panjang kita ada 12 meter. Dia sama ni 12 meter. Jadi cikgu letak 12 meter. Darab dengan untuk lebar kita ada 8 meter. Jadi kita tekan 8 meter. Untuk tinggi pula kita ada 4 meter. Darab dengan 4 meter. Habis. Sekarang ni dia nak jawapan tu mesti dalam sentimeter kuasa 3. Jadi ini meter. Cikgu nak tanya, bila cikgu nak tukar 1 meter sama dengan berapa sentimeter semua? 1 meter berapa sentimeter? 100 cm. Okey, kita dapat 100 cm. Maksudnya semua ni bila kita nak tukar kepada sentimeter, darab 100. 12 darab 100, kamu dapat 1200 cm. 8 darab 100, kamu dapat 800 cm. 4 darab 100, kamu dapat 400 cm. Lepas tu, kamu darab 1200 darab dengan 800 darab dengan 400, kamu akan dapat jawapannya 384,000,000 cm kuasa 3. Sekarang kita nak jawapan dalam bentuk piawai. Bentuk piawai kita kena fahamlah. Kalau gerak ke depan tambah, kalau gerak ke belakang tolak. Jadi titik perpuluhan kita kat sini kita kena jadikan dia duduk sebelah angka berarti pertama. Kita kena gerakkan dia ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita akan dapat jawapan kita kat sini 3.84 darab 10 kuasa positif 8 cm kuasa 3.
Jadi dekat sini kita akan dapat jawapan dia adalah C. Jelas? Boleh faham 16 ni? Boleh. Yang lain okey ke soalan 16? Okey. Okey. Adlan ada? Adlan okey ke Adlan soalan 16? Kali sebelah. Okey. Okey, semoga jelaslah apa yang semua Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Soal ke tengah salin lagi? Dah ke? Boleh cikgu nak pergi kepada soalan 17? Boleh. Boleh. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan 17. Semua calculation, semua soalan cikgu tunjuk beserta jalan kerja. Kamu kena tengok betul-betul. Belum. Okey, kita pergi kepada soalan 17. Okey. Soalan 17. Encik Wong membeli sebuah kereta bernilai 120,000. Jadi dekat sini kita tulis harga kereta adalah sama dengan RM 120,000. Dia membayar 5% deposit. Jadi dekat sini kita ada deposit sebanyak 5%. Kita kira terus. RM 120,000 darabkan dengan 5%. Cikgu dapat 5/100. Kita pun tekan kalkulator. Dekat sini kita akan dapat RM6,000. Ni deposit dia. Sebagai bayaran pendahuluan dan bakinya dibayar secara ansuran. Selama 7 tahun. Dekat sini baki dibayar ansuran selama 7 tahun. Jadi kadar faedah sama rata. Bila dia kata kadar bagi faedah sama rata ialah 3% setahun. Okey. Sekarang masing-masing boleh tengok kadar faedah sama rata dekat sini. Kita punya formula adalah I sama dengan PRT. P itu apa? Jumlah yang dipinjam. Berapa dipinjam? Okey. P adalah jumlah pinjaman. Prinsipal lah sebenarnya. Ni cikgu letak dia. Prinsipal. Berapa dia pinjam? Harga kereta RM 120,000 tolak dengan 6,000 yang dia dah bayar. Jadi dekat sini kita akan dapat 120,000 tolak dengan 6,000, kita akan dapat 114,000. Ini adalah jumlah pinjaman kita. Jadi itu adalah P kita. Sampai sini jelas ke cara cikgu cari P tu? Jelas. Okey. I sama dengan PRT. P kita adalah 114,000. R tu adalah rate kita, iaitu 3/100. T adalah kita punya tahun. Tahun kita dekat sini adalah 7 tahun. Jadi, bila kita dah dapat dia dalam keadaan 7 tahun, darablah dengan 7. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator. 114,000 darab dengan 3/100 darab dengan 7. Kita akan dapat 23,940. Ini adalah kita punya faedah. Ni jawapan dia. Ni jalan kerja cikgu keluarkan satu-satu. Salin. Jadi faedah kita adalah soalan dia C. Jawapan dia adalah C. Menjawab ke semua? Okey ke? Salin. Cikgu bagi masa.
Nazhan, jelas ke sampai sini Nazhan? Jelas cikgu, jelas. Okey, boleh ke cikgu nak teruskan? Boleh. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan 18. Selalu kalau kita cakap soalan pasal duit ni ramai orang tak sukalah. Tadi dekat sini kita belajar tentang pinjaman. Ni tengok cikgu highlight tentang pinjaman. Bermakna soalan 17 adalah berkaitan dengan hutang dan kad kredit. Sekarang kita pergi kepada soalan 18. Melabur. Encik Tiong melabur sebanyak 24,000 tulis. Bila kita nak jawab soalan, kita tuliskan dulu data dia. Kita tuliskan dulu maklumat dia. Ni cikgu tengah ajar kamu cara jawab soalan. Setiap kali jawab soalan, tulis. Keluarkan data yang kamu rasa penting. Tulis. Melabur sebanyak RM24,000. Dalam saham dengan harga unit 75 sen. Jadi dekat sini kita cakap 1 unit adalah sama dengan 75 sen. Okey, habis. Dia mendapat dividen daripada sini. Dividen 4 sen per unit. Cikgu cakap setiap unit. Sekarang dia nak tanya berapa jumlah dividen. Dividen ni senang cerita kita cakap untung. Kita cakap berapa keuntungan dia. Okey. Faham ke semua sampai sini? Faham ke? Faham. Jadi tips nak jawab dekat sini adalah kamu kena tahu berapa kuantiti unit yang dibeli. Berapakah kuantiti unit yang dibeli? Jadi kuantiti unit yang dibeli dekat sini dia melabur. Melabur jumlah pelaburan. Jumlah pelaburan 24,000. Bahagi dengan harga 1 unit. Jadi kamu akan dapat berapa banyak kuantiti yang dibeli. Jadi RM 24,000 bahagi dengan 75 sen, kamu kena samakan unit dia. Kalau kamu guna sebagai RM, bawah dia pun kamu kena pakai RM 0.75. Jadi dekat sini 24,000 bahagi dengan 0.75, kamu akan dapat 3,200 unit yang telah dibeli. Jelas? Boleh faham semua? Okey. Boleh. Alah, senang cerita macam ni lah. Kalau cikgu beli donat, total donat cikgu beli RM10. Cikgu beli RM10. Okey, kalau satu donat, cikgu beli, kalau satu donat, cikgu, harga donat cikgu RM2. Berapa harga donat cikgu? RM2 kan? RM2. Jadi berapa banyak donat cikgu beli? Aiden, macam mana cikgu nak jawab? Berapa banyak donat cikgu beli? Macam mana Aiden? Alamak, tak dengar pula suara Aiden. Cikgu nak tanya. Adlan ada kat situ Adlan? Ada. Ada. Adlan tengok cikgu. Donat, cikgu beli donat ni RM10.
Satu donat RM2. Berapa donat yang cikgu dah beli? 5. Kan Adlan tahu 5? 10 bagi 2. Yes, RM10 bahagi RM2. Jadi cikgu dapat 5 bilangan. Sama je konsep dekat sini. Kuantiti unit yang dilabur. Dilabur tu maksudnya kita beli. Jadi janganlah pening pula. Jadi benda tu benda yang sama je dengan kes donat ni. Jelas ke semua macam mana cikgu dapat kuantiti dia? Boleh faham? Jelas. Boleh. Jadi bila kita dah tahu 32,000 unit, jadi setiap unit untung 4 sen. Dividen ni untung lah. Bermakna tadi kita beli satu unit 75 sen. Bila kita dah ada dividen 4 sen. Jadi kita tengok dekat sini, satu unit sekarang harga jual. Kita akan dapat 75 sen. Tambah dengan dividen dia, kita akan dapat 75 sen. Jadi, duit Encik Tiong sekarang selepas dia naik 4 sen adalah, darablah 79 sen darabkan dengan jumlah unit tadi. 79 darab 32,000. 70, sorry, kamu tak boleh letak 79. Kamu kena samakan unit RM 0.79. Dia kalau memang nak darab ke, tambah ke, tolak ke, bahagi, unit kena sama. 0.79 darab dengan 32,000. Dekat sini kamu akan dapat duit Encik Tiong sekarang RM 25,280. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi dividen. Kita nak kira keuntungan. Keuntungan adalah jumlah dia jual. RM 25,280 tolak dengan RM dia melabur 24,000. Kita pun tekan kalkulator, kita akan dapat RM1280. Inilah kita punya dividen. Jadi jawapan dia adalah A. Menjawab ke semua soalan 18 ni? Okey ke? Okey. Okey, dah ke? Dah. Okey. Hello. Dia. Okey, cikgu nak terus kepada soalan 19. Boleh? Boleh. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 19. Ada siapa-siapa nak tanya tak dekat soalan 18 ni? Ke tak ada? Cikgu terus kepada soalan 19, boleh? Boleh. Boleh. Okey, kita pergi kepada soalan 19. Okey. Azhari menyimpan wangnya dalam bank. Azhari menerima ganjaran daripada bank setiap 3 bulan. Ganjaran tersebut dihitung berdasarkan prinsipal asas dan juga ganjaran yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Sekarang ni, nyatakan jenis ganjaran yang diterima oleh Azhari. Yang pertama sekali, kamu kena faham. Bila kita bercakap tentang simpanan, simpanan ada dua je. Sama ada dia faedah mudah ataupun dia faedah compound.
Dividen dengan bonus ni dia tiada langsung dalam simpanan. Dia dalam pelaburan. Jadi bila dia kata menyimpan, dia cakap dividen dengan bonus, C dengan D terus salah. Sebab C dengan D, skop dia adalah pada pelaburan. Menjawab ke semua? C dengan D? Okey, sekarang kita nak tahu pula mana satu jawapan kita, faedah mudah ataupun faedah compound. Jawapan dia dekat sini adalah kita tengok kepada formula. Faedah mudah I sama dengan PRT. Faedah compound dekat sini adalah P1 tambah cikgu lupa. Cikgu lupa kejap Cikgu terlupa, sorry. Faedah compound. Kamu jangan risau AP1 tambah R per N. R per N NT. Jadi dekat sini, jangan risau formula masuk. Formula dia bagi. PRT. Kamu tak akan nampak sangat. Tetapi dekat sini, kita fokus kepada satu benda. Ganjaran dari menerima ganjaran daripada bank setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan adalah merujuk kepada nilai compound. Dia merujuk kepada nilai compound. Sebab tu dalam faedah compound, kamu kena kira N tu berapa kali compound dalam masa setahun. Jadi N dekat sini adalah berapa kali compound dalam masa setahun. Kalau dia kata setiap 3 bulan, kalau kita nak cari N, 12 bahagi dengan 3 kita dapat 4. Maksudnya 4 kali compound dalam masa setahun. Maksudnya apa? Maksudnya setiap kali dia compound, dia akan terima ganjaran. Ada berapa kali dia punya fasa terima ganjaran dalam masa 1 tahun? Ada 4 kali. Jadi dekat sini kita akan dapat kita punya N. Iaitu makin banyak kali kita compound dalam masa tahun, makin tinggi kita punya ganjaran. Jadi tu saja cikgu terang. Dekat sini kita boleh nampaklah jawapan dia adalah B. Menjawab ke semua? Menjawab. Okey. Tu cara dia soalan 19 tu. Soalan 19. Salinlah ni nota. Ni nota cikgu. Okey, cikgu nak pergi kepada soalan 20 pula, boleh? Boleh. Boleh. Okey. Okey, cikgu teruskan kepada soalan yang berikutnya. Cikgu nak jawab soalan nombor 20 boleh? Boleh. Boleh. Okey, kita pergi kepada soalan 20. Okey, soalan 20. Nasri ingin melabur dalam sejenis pelaburan yang mana dia nak risiko dia rendah dan pulangan sederhana. Okey, pelaburan ni dia kena faham dia ada risiko dan dia ada pulangan. Okey, untuk kita mudah faham, makin tinggi risiko, makin tinggi pulangan. Kalau makin rendah risiko, makin rendah pulangan. Jadi untuk soalan nombor 20, cikgu pergi kepada buku teks. Sekejap semua kacau dekat atas ni. Okey. Kita akan pergi tengok kepada jenis-jenis risiko pada setiap pelaburan. Okey, kita pergi kepada bab.
Bab 3. Kejap Bab 3. Okey, cikgu nak bagi nota. Cikgu nak bagi nota. Okey, simpanan dan pelaburan. Simpanan. Ini adalah kita punya pelaburan. Okey, yang ini sila hafalkan. Kalau tak nak hafal, sila fahamkan. Nampak ke cikgu screenshot dekat depan ni? Nampak ke? Nampak. Jadi, masing-masing bila dia kata dia nak risiko yang rendah. Dia nak risiko yang rendah, kita tengok tahap risiko. Yang rendah dekat sini ada 2, sama ada hartanah ataupun unit amanah. Kemudian dekat sini dia kata dia nak pulangan sederhana. Pulangan sederhana dekat sini adalah unit amanah. Jawapan kita dekat sini adalah unit amanah. Iaitu kita boleh cakap dia amanah saham lah. Unit amanah saham. Unit amanah saham. Nama penuh dia. Okey, jelas? Boleh faham? Boleh. Boleh. Inilah dia. Semua benda yang kita jawab ada rujukan dia. Jadi, pastikan sebelum kamu jawab set 2, cikgu ada bagi dah dalam grup, rujuk dulu buku teks, rujuk dulu buku modul sebelum kamu bulatkan A ke, B ke, C ke, D. Cikgu tak cukup masa. Okey, hari ni jawab 10 dulu. Esok jawab 10 pula. Lusa jawab 10 soalan. Lepas tu hari seterusnya jawab 10 soalan. Boleh ke macam tu? Boleh. Boleh. Maksudnya kamu dah jawab 10, kamu biar je lah. Biar je. Kamu buka tab lain. Kamu buka tab lain. Kalau dalam phone ni, kamu buka tab lain. Nanti kalau kamu rasa nak sambung, kamu buka je lah balik. Cikgu tak setkan masa. Okey. Jelas ke semua soalan nombor 20? Jelas. Okey. Okey. Habis bahagian A. Cikgu tak tahulah cikgu sempat ke tak untuk habiskan semua. Tapi cikgu cuba paling lajulah. Tapi yang penting kamu dapat nota cikgu. Okey, kita masuk kepada bahagian B. Cikgu pergi kepada soalan nombor 1. Soalan nombor 1, 64 boleh ditulis dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas berikut kecuali. Kalau kita pergi dekat A, iaitu asas 2. 2 kuasa 1. Kalau kamu pening, kamu buat macam ni je. Ambil 64, tekan punca kuasa 2. Kamu tekan punca kuasa 2, kamu akan dapat 8. Maksudnya 2 kuasa 8, maksudnya senang cerita dia ada lah. Tu senang cerita dia ada. Maksudnya 2 ni punca kuasa 2 dekat luar ni. Jadi bila kamu dapat nombor bulat, dia ada. Dia ada. Okey, habis dekat situ. Tak boleh lah, salah penerangan ni. Sorry. Okey, sorry. 2 ni kalau kamu nak test, kamu test jelas satu-satu. 2 kuasa 1, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. Lepas tu 2 kuasa 6. Test satu-satu. 2 kuasa 6. 2 kuasa 6 kamu dapat 64. Jadi di sini 2 ada. Kita pergi pula kepada B. B kita adalah asas 4. 4 kuasa 1, 4 kuasa 2, 4 kuasa 3. 4 kuasa 3. Okey, 4 kuasa 3 dapat 64. Okey, 4 ada. 8 tadi kita dah cuba dah tadi kan. 8 kuasa 1, 8 kuasa 2 dapat 64. Jadi 8 ada. C ni 6 je. 6 tu tak ada. Tak dapat pun 64. 6 kuasa 1 dapat 6. 6 kuasa 2 dapat dengan 36. 6 kuasa 3 kamu dapat 216. Dah terlebih 64 dah. Bermakna
6 lah jawapan dia. Sebab dia kata yang kecuali. Jelaskan semua soalan nombor 1? Jelas. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Cikgu nak pergi kepada soalan nombor 2, boleh? Okey, boleh? Alright. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Antara yang berikut manakah tidak benar? Asas kita 2, indeks kita 2. 2 kuasa 2, kamu akan dapat 4 lah. Jadi A kita betul. Asas kita 2, indeks kita 4. Kamu tekanlah kalkulator. 2 kuasa 4, kamu akan dapat 16. Jadi betul. Asas kita 3, indeks kita 2. Tekan kalkulator 3 kuasa 2, kamu dapat 9. Dia tulis 6 dekat sini. Sepatutnya jawapan 9. Jadi nombor 2 jawapan kita adalah C. Jelas? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 kita nak jawab soalan permudahkan. Untuk soalan nombor 3, 2 kuasa negatif 2 darab 3 kuasa 2 darab P kuasa 2 per 3 darab 4 Q darab Q kuasa 2 per 2. Cara cikgu adalah kamu asingkan dulu nombor dengan huruf. Kalau nombor dekat sini 2 kuasa negatif 2, kamu boleh ubah dia jadi 1 per 2 kuasa 2. Ataupun kalau kamu malas, kamu tulis je lah. Buka kurungan. Buka kurungan 2 kuasa negatif 2. Darab dengan, ni nombor juga 3 kuasa 2. Darab juga. Ni nombor dia ada tak? Ada tak? Ada. Ni 3 dekat belah bawah, maksudnya 1 per 3. Darab dengan, ni nombor dia 4. Darab dengan, ni nombor dia apa? 1 per 2. Kamu pun tekanlah kalkulator. Tekan dulu 2 kuasa negatif 2. Kamu akan dapat 0.25. Darab dengan 3 kuasa 2. Kamu dapat 9. Darab 1 per 3. Darab 4. Darab 1 per 2. Jadi dekat sini kamu tekan je lah. 0.25. Darab dengan 9. Darab kurungan 1 per 3. Darab 4 darab kurungan 1 per 2. Dekat sini kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 3 per 2. Itu selesai untuk nombor. Jelas ke semua untuk nombor? Boleh faham? Boleh. Okey. Untuk huruf, kita ada P kuasa 2 dekat sini. Darabkan dengan kita ada Q dekat sini. Darab dengan Q kuasa 2. Q dengan Q asas yang sama. Bila asas dia sama, Q1 tambah 2. P kuasa 2 darab Q1 tambah 2 dapat 3. Jelaskan semua untuk huruf? Boleh faham? Boleh. Jadi gabungkan 3 per 2. P kuasa 2. Q kuasa 3. Dekat sini jawapan dia B. Itu je. Tak susah pun. Asingkan dululah. Sebab nombor dia darab macam biasa. Indeks je. Yang kita pergi kepada benda lain. Okey ke semua? Okey. Okey. Okey, cikgu nak pergi kepada soalan nombor 4 boleh? Boleh. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan seterusnya. Soalan yang seterusnya adalah soalan 4. Okey, cikgu cuba jawab laju sikit lah. 0.04572 kita nak bundarkan kepada 3 angka berti. Kita mulakan dengan angka berti pertama. Ingat 0 dekat depan tak dikira sebagai angka berti. 1, 2, 3. Buat palang, kita ada nombor 2. Nombor 2 tak perlu tambah 0. Dekat sini kita akan dapat 0.0457. Jadi jawapan dia B. Menjawab ke nombor 4? Okey ke? Nombor 4 okey? Menjawab? Okey. Okey. Macam biasa je lah perbundaran. Okey, kita pergi kepada nombor 5. Antara yang berikut, manakah
yang mempunyai nilai yang lagi besar. Jadi masing-masing boleh tengok tera, giga, mega di hadapan. Kita akan pergi kepada image. Okey, nampak ke dekat depan? Nampak ke? Nampak? Nampak. Okey. 3 terabyte. Tera dekat sini, ni tera ni menandakan 10 kuasa 12. Jadi 3 darab 10 kuasa 12. Megabyte. Mega dekat sini 10 kuasa 6. Jadi 30 darab 10 kuasa 6. Nak jadikan dia kepada bentuk indeks, pastikan titik perpuluhan di belakang nombor pertama. Jadi kita gerakkan 1 bermakna kita tambah 1. Dekat sini kita akan dapat 3 darab 10 kuasa 7. Giga. Giga dekat sini adalah 10 kuasa 9. 300 darab 10 kuasa 9. Macam tadi, kita nak gerakkan dia menjadi bentuk piawai, kita gerakkan dia 2 kali. Jadi kita gerakkan 2 kali, jadi tambah 2. 3 darab 9 tambah 2, kamu dapat 11. Kemudian yang terakhir adalah kilobyte. Kilo dekat sini adalah 10 kuasa 3. 3,000 darab 10 kuasa 3. Tukar kepada bentuk piawai. 1, 2, 3. Gerak 3 kali. Jadi sini kena tambah 3. Kamu akan dapat 3 darab 10. 3 tambah 3 dapat 6. Jadi nilai yang paling besar adalah kita tengok 10 yang mempunyai indeks terbesar. Jadi yang mempunyai indeks terbesar adalah 10 kuasa 12. Nombor 5 jawapan dia A. Menjawab ke? Jawab. Okey. Macam mana semua okey ke? Okey. Okay. Alright. Jadi cikgu nak jawab soalan seterusnya, okey ke? Okey. Jadi masing-masing kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Hitung dan ungkapkan kepada bentuk piawai. Okey. 48 darab 10 kuasa 8 darab 10 kuasa 3. Ini dia mempunyai asas yang sama. Bila dia mempunyai asas yang sama, hukum pendaraban indeks kita tambahkan dia. Jadi kita akan dapat 48 darab 10, 8 tambah 3, kita dapat 11. Jadi ini bukan bentuk piawai lagi. Siapa jawab B ni salah. Jadi untuk bentuk piawai, titik perpuluhan mesti sebelah angka bererti pertama. Jadi kita gerakkan sekali, kita kena tambah 1. Jadi 4.8 darab 10, 11 tambah 1 dapat 12. Jawapan dia adalah C. Dapat ke? Dapat. Okey, cikgu nak terus kepada soalan yang berikutnya. Boleh? Boleh. Yang lain nak dengar suara, boleh ke? Boleh. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Untuk soalan yang seterusnya, kita pergi kepada soalan nombor 7. Pulangan manakah yang merupakan dalam bentuk sewa? Kalau dekat sini yang ada sewa-sewa ni kita pernah dengar sewa rumah, sewa tapak. Sewa rumah tu pun dah bagi menjawab dah. Rumah adalah sebahagian daripada hartanah. Jadi
dekat kalau dia mention sewa ni, jawapan dia adalah berkaitan dengan hartanah. Jelas? Boleh faham 7A? Boleh. Boleh. Ingat tu tau. Okey. Okey, kita pergi kepada nombor 8. Antara berikut yang manakah bukan charge yang dikenakan kepada kad kredit? Okey, yang ni kamu kena bacalah. Kamu kena baca untuk bahagian kad kredit. Kejap. Kad kredit adalah dekat nombor 3, iaitu bahagian hutang. Kad kredit. Cikgu tunjuk kejap kad kredit. Ni ramai orang muflis disebabkan kad kredit. Kamu tengoklah. Kelebihan, kekurangan. Mana charge dia? Lama. Dia kena baca lah pula. Dia kena baca, cikgu. Ni ni charge kewangan. Dia ada dalam ni lah. Dia ada dalam ni. Kamu boleh tengok pemilik kad kredit akan menerima. Alamak, banyak lah pula cikgu nak baca. Cikgu keluarkan je lah. Pemilik kad kredit seharusnya mana jumlah terkini. Okey, dia ada charge kewangan. Lepas tu dia ada charge bayaran lewat minimum. Lepas tu lagi satu, cikgu tak jumpa kat sini. Dia ada mention lah. Cuma dia ada jenis charge dan sebagainya. Cuma nak jawab soalan ni, adalah. Tapi cikgu lambat lah nak baca sekarang kan. Masa cikgu pun dah suntuk. Jadi dia ada iuran tahunan. Charge bayaran lewat tadi cikgu dah tunjuk. Charge kewangan tadi cikgu dah tunjuk. Ni masing-masing boleh tengok. Okey. Sekejap cikgu tunjuk Okey, ini kan kita ada charge kewangan. Lepas tu kita ada charge bayaran lewat. Nampak? Charge bayaran lewat. Itulah dia. Jadi kad kredit ni kalau kita nak apply dia, kita kena bayar. Kita kena bayar iuran tahunan. Jadi yang tak ada charge adalah D. Charge pentadbiran tak ada dalam kad kredit. Charge pentadbiran ni selalunya dia melibatkan pihak-pihak atasan lah. Pihak-pihak yang berada di bahagian pengurusan. Jadi kamu kena buat satu nota ringkas charge yang dikenakan pada pengguna kad kredit adalah ABC. Boleh faham ke semua? Faham. Okey, tu dia nombor 8. Okey, kita pergi pula. Dah ke buat nota? Cikgu nak pergi kepada soalan 9 pula. Dah? Ke tengah buat lagi? Ya. Okey. Jadi, kita akan pergi kepada soalan seterusnya, soalan 9. Okey, cikgu pergi kepada soalan 9. Dia macam itulah. Bila ada nota, bila kena baca, cikgu boleh je nak terus jawab. Tapi masalahnya, adakah kamu tahu nak terujuk nota apa? Kamu boleh tengoklah dekat depan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Encik Hamzah ingin melabur 800,000 dalam simpanan atau pelaburan yang mempunyai tahap pulangan yang tinggi. Okey, kita tengok. Tahap pulangan yang tinggi ada 2. Sama ada dia saham syarikat ataupun hartanah. Ini adalah jawapan kita. Saham dan hartanah. Jadi, kita boleh jawab jawapan dia adalah B. Okey. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke soalan 9? Hello. Okey ke? Ada soalan ke nak tanya? Dah. Okey, apa ni? Kenapa semua diam ni? Risau cikgu.
Okey, ni nota dia soalan 9. Okey, kita pergi kepada soalan 10. Kita pergi kepada soalan 10. Soalan 10 kita dah mula masuk kepada bab 4. Yang mana kita pakai satu formula lukisan berskala. Lukisan berskala. Okey, dekat sini kita nak detect mana satu lukisan berskala. Mana satu yang mana ada ukuran dia. Raja di bawah menunjukkan 5 segitiga. Nampak segitiga ada P, A, B, C, D yang dilukis pada grade 4. Antara segitiga A, B, C, D yang manakah bukan lukisan berskala bagi P? Macam mana kita nak detect dia adalah bukan? Bila kita nak detect dia bukan, kamu kena ingat nota cikgu. Bukan tu adalah mampu. Ataupun kita cakap dia tidak mempunyai nisbah. Tidak mempunyai nisbah. Jadi maksudnya dia tak mempunyai nisbah tu macam mana? Ukuran tu kita kena baca. Masing-masing kita boleh tengok kepada P. Jadi kita baca dekat satu bahagian tegak dan bahagian sengit. Okey, bahagian tegak dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita dapat sini 6. Dan 1, 2, 3, 4. Kita dapat sini 4. Untuk A, kita kira dekat sini kita dapat 3. Dan dekat sini kita dapat 2. Kamu boleh tengok kat sini. 6 dengan 3, dia mengecil dengan bahagi 2. Okey. 4 bahagi 2 dapat 2 juga. Jadi dia mempunyai nisbah yang sama. Iaitu bahagi 2. Jadi A termasuk dalam lukisan berskala untuk P. Boleh faham ke cara cikgu tentukan tu? Jelas? Jelas. Alright. Jadi masing-masing boleh tengok pula B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita dapat 6 dekat sini. 1, 2, 3, 4. Okey, kita dapat 4 dekat sini. Jadi 6 dengan 6 sama. 4 dengan 4 sama. Dah confirm lah. Jadi nisbah dia adalah darab 1. 6 darab 1 dapat 6. 4 darab 1 dapat 4. Kita cakap dia sama saiz. Okey, kita pergi pula kepada D. Kamu tengok dekat D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, kita ada panjang dekat sini 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita ada 8. 6 nak jadi 12 darab 2. 4 nak jadi 8 darab 2. Jadi, dia mempunyai nisbah yang sama. A, B, D dikira sebagai lukisan berskala bagi P. C tu macam mana? Kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, cikgu dapat 8 dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, cikgu dapat 6 dekat sini. Jadi, dekat sini, kamu tak boleh 6 nak jadi 8 dan 4 nak jadi 6. Macam mana? Macam mana? Cara dia, kalau kamu nak tahu nisbah dia, kamu ambil ukuran lukisan berskala bahagi dengan objek. Ukuran lukisan berskala kita adalah 8 bahagi dengan 6. 8 bahagi dengan 6, kamu akan dapat menggunakan sifar 2, 4/3. Kemudian, dah check dah. Kita check pula 4 dengan 6. Iaitu kita akan dapat 4/6. Menggunakan sifar 2. 2 bahagi 2 dapat 2. 6 bahagi 4 bahagi 2 dapat 2. 6 bahagi 2 dapat 3. Jadi, dekat sini kita nampak skala dia lain. Skala lain. Bila skala dia lain, dia punya penjelasan adalah tidak mempunyai nisbah. Jadi jawapan dekat sini adalah C. Menjawab ke semua? Boleh faham? Okey. Maksudnya kita tak boleh nak detect dia darab berapa ataupun bahagi berapa. Kalau dia darab berapa, dia kena sama. Kalau dia bahagi berapa, dia kena sama. Macam mana cikgu dapat 8/6 dan 4/6 ni? Ni formula dia, ukuran lukisan berskala per dengan UO. Ini cara kita nak kira berapa skala pembesaran dia.
Okey, selesai. Okey, 10 jawapan dia C. Menjawab ke semua nombor 10? Jawab. Okey. Jawab. Cikgu nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya kita akan pergi kepada soalan 11. Boleh ke cikgu nak pergi kepada soalan 11? Boleh. Boleh. Alright. Jadi, kita pergi kepada soalan 11. Dalam raja di bawah, segi 4 sama, P ialah lukisan berskala. Maksudnya ini adalah kita punya lukisan berskala. Jadi bila ni lukisan berskala, ini adalah objek kita. Okey, diberi perimeter segi 4 sama. Segi 4 sama ni panjang dia semua sama. Lepas tu dia kata dekat sini perimeter sama dengan 16 cm. Jadi ada 4 sisi dekat sini. Jadi kita boleh cari panjang setiap sisi. Kita ambil 16 bahagi dengan 4. Kita dapat 4. Maksudnya sini 4 cm. Sampai situ jelas ke semua? Jelas ke sampai situ? Jelas. Okey. Jadi kita nak cari satu nisbah N. Bagi soalan 11 ni, pertama sekali kamu kena cari nilai N. Macam mana nak cari nilai N? Guna formula ukuran lukisan berskala per ukuran objek sama dengan 1/N. Ukuran lukisan berskala ambil panjang yang bahagian sama 4 cm. Per dengan UO 10 cm sama dengan 1/N. Lepas tu cari N guna darab silang. 4 darab N kamu dapat 4N. 1 darab 10 dapat 10. Nak cari N tu 4 tu darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 10 bahagi dengan 4 kecilkan dengan sifir 2. 10 bahagi 2 dapat 5. 4 bahagi 2 dapat 2. Itu N kita. Seterusnya barulah kamu masukkan ke dalam satu nisbah N. Jadi satu nisbah N kita 5/2. Ini jawapan kita. Iaitu B. Jelas ke semua soalan 11? Okey ke soalan 11? Menjawab? Jawab. Salin. Tak sempat salin screenshot. Okey, cikgu nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh? Boleh. Boleh. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Untuk soalan yang seterusnya, kita akan pergi kepada soalan 12. Soalan 12 dia dalam ukuran lukisan berskala. Macam tadi. Bila dia kata diberi 2 cm pada sebuah peta. Bila dia bercakap tentang peta, dekat sini kamu kena faham. Ini maklumat kamu punya lukisan berskala. Mewakili jarak sebenar. Bila dia kata jarak sebenar, ini adalah maklumat kamu punya objek. Keluarkanlah ULS sama dengan 2 cm. Untuk UO adalah 3 km. Sekarang ni samakan dahulu unit dia. Okey, macam mana nak samakan? Ambil unit yang besar kita kecilkan. Ambil unit. Ikut suka hati kamulah. Maksudnya kamu boleh jadi. Kalau nak jadi KM dengan KM pun boleh. Tak jadi masalah. Nak jadi CM dengan CM pun boleh. Tak jadi masalah. Dekat sini, cikgu akan pilih CM kepada CM. Jadi, cikgu kena ubah 3 km ni. Cikgu nak tukar kepada meter. Kilometer, 1 kilometer nak tukar kepada meter, cikgu kena buat apa? Darab berapa ya? Darab berapa?
Yes, kita 1000. darab 1000. 1000. Meter pula nak tukar kepada sentimeter. 1 meter nak tukar kepada 100 1 meter nak tukar kepada sentimeter. Darab berapa? 100. 100. Bermakna dekat sini 3 kilometer cikgu kena darab dengan 1000 untuk tukar dia kepada meter dan cikgu kena darab dengan 100 untuk sampai kepada sentimeter. 1, 2, 3, 4, 5 jadi ada 5 kosong cikgu. Cikgu akan dapat 300,000 sentimeter. Barulah cikgu boleh pakai ULS per UO sama dengan 1 per N. ULS ambil 2 cm. UO ambil 300,000 cm. Sama dengan 1 per N. 200 darab dengan N, kita dapat 2N. 300,000 darab dengan 1, kita dapat 300,000. Jadi nak cari N, 2 ni darab, pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Bahagilah. Kamu akan dapat 150,000. Ini N kamu. Baru kamu pergi kepada step seterusnya, masukkan 1 nisbah N. 1 nisbah 150,000. Jawapan dia adalah C. Menjawab ke semua soalan nombor 12? Okey ke setakat ni? Bagus. Yang lain okey ke yang lain? Nak dengar suara sikit. Okey ke? Okey. Okey, cikgu. Okey. Jadi cikgu akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Untuk soalan yang seterusnya kita pergi kepada soalan 13. Okey. Soalan 13. Kita dah nak habis dah ni masa. Kamu fokus sikit je. Okey, soalan 13. Dia nak bagi tahu bucu apa yang menggantikan nilai S. Nilai S ni bucu apa? A ke B ke C ke D? Cara dia adalah yang pertama kamu sambungkan dulu. Q ke P sama dengan U ke T. Q ke R sama dengan U ke R. Sekarang ni tak tahu nak sambung dekat bucu mana. Jadi cara dia adalah kamu kena cari skala. Ingatlah semua, nak cari skala ULS per dengan UO. Kamu baca betul-betul. Antara A, B, C, D yang manakah bucu keempat bagi lukisan berskala? Jadi ini adalah ULS kita, ini adalah UO kita. ULS kita kira 1, 2, 3. Ada 3. UO kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi dekat sini 3 per 6 kecilkan kita dapat 1 per 2. Maksudnya kita punya ukuran adalah dalam keadaan bahagi 2. Jelas semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi nak cari S ni kamu kena guna titik P. P sama dengan T. Kita kira 1, 2, 3, 4. Kalau sini 4, cikgu bahagi 2. 4 bahagi 2 dapat 2. 1, 2. Maksudnya cikgu stop antara B dengan C. Okey, seterusnya kita pergi kepada U ke S. 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 dekat sini. Maksudnya bahagi 2. Bahagi 2 kita dapat 2. Maksudnya jawapan kita dekat sini adalah C. Bila kita dapat C kita boleh sambungkan. Jelas? Boleh faham sampai sini? Okey. Okey, ni dah dia jawapan nombor 13. Okey, cikgu mungkin tak sempat nak jawab semua. Kita jawab je lah sampai mana kita sempat. Okey, boleh cikgu pergi kepada soalan 14? Boleh. Alright. Kita dah nak habis dah masa ni. Okey, antara yang berikut manakah mempunyai nilai terbesar? Kamu tekan je lah kalkulator. Tangent 23. Kamu akan dapat dekat sini 0.423. Lepas tu sin 48. Sin 48. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat 743. Cos 50. Kamu akan dapat 0.643.
cos 73. Kamu akan dapat 0.292. Jadi mana yang lagi besar? Jadi yang lagi besar dekat sini adalah C. Itu sahaja. Menjawab ke soalan 14? Menjawab? Jawab. Okey. Habis. Kita pergi kepada soalan 15. Kita pergi kepada soalan 15. Soalan 15 dekat sini, dia bagi tahu sin theta sama dengan 3/5. Maksudnya, kita kena keluarkan juga kita punya sin theta daripada gambar ni. Sin formula dia adalah SOH. Jadi, O per H. Apa O kamu, apa H kamu? Cara dia adalah kamu tengok titik 90 darjah yang berhadapan dengan 90 darjah itu adalah H. Okey, kemudian kamu tengok sudut yang berhadapan dengan sudut itu adalah O. Dan akhir sekali ini adalah A. Jadi untuk diisi dalam sin theta adalah O kita 12 cm. Dan H kita adalah panjang PR. Sekarang ni dia nak panjang PR. Jadi bila sini sin theta, sini pun sin theta, kita boleh samakan dia. 12 per PR sama dengan 3/5. Darab silang. 12 darab 5 kita dapat 60. PR darab 3 kita dapat 3 PR. 3 ni darab, pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi 60 bahagi 3 kita dapat 20. Jawapan dia B. Menjawab? Menjawab. Okey. Cikgu nak pergi kepada soalan yang terakhir, boleh? Boleh. Okey. Jadi soalan yang terakhir kita akan jawab adalah soalan 16. Ini yang paling tricky. Ini yang paling tricky. Soalan 16 ni, kamu kena faham satu benda. Kamu tak boleh jawab pakai calculation. Kamu kalau nak jawab soalan ni, kamu kena ada rujukan. Jadi untuk rujukan dia, kamu kena buka kamu punya bahagian bab 5 iaitu nisbah trigonometri. Jadi nak jawab soalan ni, kamu kena ada maklumat. Apa maklumat yang kamu kena ada dekat depan? Okey, ni paling tricky tau. Cikgu harap kamu stay sekejap. Yang ni. Kamu kena ada maklumat ni. Kalau tak reti guna pun, ada pun tapi tak reti guna, tak boleh juga. Okey, rajah di bawah menunjukkan segitiga sama sisi. Ini adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi bermaksud semua sisi mempunyai panjang yang sama. Jadi, satu segitiga, sudut pedalaman segitiga sama dengan berapa darjah semua? 180 darjah. Bila dia kata segitiga sama sisi, dia mempunyai bucu yang sama. Jadi 180 bahagi dengan 3, kamu dapat 60 darjah. Maksudnya sini 60, sini 60 dan sini pun 60. Jelas? Jelas sampai situ? Jadi kita akan dapat theta kita sama dengan 60. Jadi dia nak sin theta. Bila dia nak sin theta, iaitu kita dah dapat theta kita. Theta kita adalah 60. Sin 60. Ini sin kita, ini 60 kita. Jadi dia equal to punca kuasa 3/2. Menjawab ke? Jelas sampai situ? Boleh faham untuk warna merah? Boleh. Okey, habis. Okey, untuk segitiga sama kaki. Ini yang warna biru, segitiga sama kaki. Okey, segitiga sama kaki dia mempunyai sudut yang sama. Kalau dekat sini 90 darjah, maksudnya 180 tambah dengan alfa
dan sini pun segitiga sama kaki, nilai bucu dia sama. Jadi kita akan dapat macam ni. 90 tambah alfa sama dengan 180. 90 positif pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif. Jadi kita akan dapat 92 ni darab, pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Alfa kita sama dengan 45 darjah. Okey, dapat ke semua? Cikgu dapat 45 darjah tu? Okey, dapat? Dapat. Okey, sekarang dia nak cos alfa. Bila dia nak cos alfa, ini cos kamu dan alfa kamu kan 45 darjah. Jadi kamu kena tengok bahagian 45 darjah iaitu 1 punca kuasa 2. Ini adalah cos alfa. Bila dia kata sin theta, bila dia kata dia minta sin theta tambah dengan cos alfa. Sin theta kita adalah punca kuasa 3/2 tambah cos alfa kita 1 per punca kuasa 2. Ini jawapan kita adalah A. Jelas ke semua? Dapat ke nota daripada cikgu tu? Okey, dapat ke nota cikgu? Okey. Okey ke semua? Dapat ke? 16A? Dapat. Boleh screenshot. Okey, jadi sekarang dah pukul 10.33. Cikgu minta maaf lah termakan masa sedikit. Tapi kita pun mula lambat kan? Apalah salahnya kita lebihkan sikit kan tadi kan? Okey, 7, 18, 19, 24 soalan cikgu tak sempat nak jawab. Okey, jadi cikgu tak naklah ambil masa yang lama. Cikgu minta maaf salah silap daripada cikgu sekiranya ada penerangan yang kurang hari ni. Kamu boleh tengok rakaman kelas, cikgu usaha untuk terangkan satu soalan tu A to Z untuk penerangan dia. Semua ni untuk kamu punya masa depan. Tak lama, tahun depan je. Okey. Jadi cikgu ucapkan semoga selamat maju jaya dan cikgu nak pastikan kamu buat set 2. Buat set 2 je. Cikgu dah hantar dah set 2 dalam grup. Jadi buatlah tu untuk kamu tahu. Jadi jangan risau. Kalau salah pun cikgu tunjuk juga. Minggu depan kita bincang juga macam ni. Cuma dekat set 2. Okey, sampai situ sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama Zaki.